Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu 1MDB yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng hari ini mengatakan bahawa kerajaan perlu tanggung tambahan RM7.7 bilion hutang 1MDB akibat ringgit lemah. Ini adalah satu kenyataan yang bukan menipu ataupun bukan berbohong. Kerana kita tahu di waktu 1MDB itu ditubuhkan ataupun waktu 1MDB itu mula-mula untuk mengambil hutang ini, yang mana di waktu itu memang betul RM RM3.35 1 dolar. Dan hari ini kita tahu dolar itu meningkat begitu mendadak, iaitu boleh mencecah RM4.54 per 1 dolar. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat besar impaknya kepada kita rakyat, dan akhirnya hutang ini kita perlu bayar. Jadi kenapa semalam saya mengkritik hebat-hebat anak Najib, saya mengkritik isteri Najib, kerana isu ini yang bermewah dengan duit ini adalah keluarga Najib dan mereka-mereka yang bersekongkol dengan Najib. Bayangkan hari ini hutang Najib yang telah pun dia buat dahulu, iaitu 21.8 bilion hutang 1MDB ini, yang mana kalau berlaku peningkatan daripada hasilnya ringgit lemah ini, maka kita kena perlu bayar 29.5 bilion, yang mana itu hampir mencecah kepada 30 bilion. Tapi kita lihat peruntukan-peruntukan kepada negeri, contohnya negeri yang terbesar seperti Sabah dan Sarawak, kita lihat Sabah hanya mendapat peruntukan lebih kurang 5.6 bilion dan Sarawak cuma 4 bilion. Tetapi kalau duit ini dimanfaatkan yang hampir 30 bilion ini kepada rakyat Malaysia ni, saya rasa kita hari ini duduk dalam keadaan yang tidak mengalami masalah harga barang naik, kita tidak mengalami permasalahan yang melibatkan isu ekonomi keluarga. Tetapi kenapa saya sebagai rakyat begitu lantang dalam isu ini? Kerana saya benci dengan rasuah yang dibuat oleh Najib ini tadi. Ini adalah yang melibatkan 1MDB yang kita lihat begitu besar. Kita tidak tahu berapa banyak waktu pimpinan UMNO Barisan Nasional ni yang bersekongkol juga dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Sabah dan Sarawak itu, yang mana perkara-perkara ini mereka telah pun mencuri yang tidak sebesar 1MDB ini, tetapi menghasilkan satu ketirisan dalam setahun kita sudah kerugian hampir 60 bilion. Maka perkara-perkara ini yang rugi adalah kita rakyat. Sebab itu apa yang kita lihat di sini, dan saya kritik kepada anak Najib kerana mereka nak kahwin, kita tahu beli bunga saja berjuta-juta, yang mana kita juga didedahkan dengan mereka menggunakan duit ini untuk berjoli sakan, membeli handbag lah dan sebagainya. Dan kita lihat ramai pimpinan UMNO yang kita lihat senarai ikut mendapat derma ini. Dan akhirnya 1MDB, syarikat ciptaan Najib ni yang tidak kita tahu, yang mana syarikat ini juga tidak memberi manfaat kepada orang Malaysia, tetapi dia memberi manfaat apabila 1MDB itu tidak dapat membayar hutang, akhirnya dia membuat GST kepada rakyat, yang mana perkara-perkara ini mengakibatkan penindasan besar kepada rakyat Malaysia, yang akhirnya hari ini Najib masuk ke dalam penjara, tetapi hutang dia kita perlu bayar, tapi duitnya itu hilang. Sepatutnya duitnya ini kita perlu cari. Siapa yang terlibat ni kita perlu dakwa dan masuk dan sumbat ke dalam penjara, kerana mereka terlibat sama. Ini perkara bukan boleh kita sewenang-wenang suka hatinya nak lepaskan tengkuk ataupun nak lepaskan batuk di tangga. Kalau kita lihat hari ini pimpinan UMNO Barisan Nasional yang ada dalam kerajaan, kita lihat pimpinan PAS yang ada dalam kerajaan, kita lihat pimpinan Perikatan Nasional yang ada di kerajaan, mereka tidak membahaskan isu ini bahawa kalau ada peningkatan kepada nilai mata wang asing ataupun apabila nilai ringgit kita itu lemah, mereka tidak ada hujah ataupun nak menceritakan kepada rakyat bahawa kita terpaksa menanggung hutang sebanyak ini. Tetapi apa yang mereka buat, yang kita lihat hari ini, Menteri Kewangan dia tahu naikkan di pihak bank untuk menindas rakyat kembali. Kerana isunya adalah daripada hutang-hutang negara yang dibuat oleh kepimpinan yang lepas, kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Jadi hari ini pimpinan UMNO sibuk bertelagah sesama mereka. Kita tengok pimpinan PAS sibuk kerja dia nak melihat siapa yang tidak bermoral, siapa yang tidak kuat iman dan sebagainya. Mereka tidak melihat kepada isu rakyat, yang apa yang rakyat akan bakal hadapi di kemudian hari. Dan ini adalah bala yang akan
kami sebagai anak muda kena hadapi kerana betapa rakusnya pimpinan yang terdahulu yang mana menipu rakyat dan akhirnya yang nak menanggung pembayaran ini adalah kami di waktu akan datang. Dan pemimpin-pemimpin lama ini akan bersenang-lenang dan mereka boleh kahwin sampai 10 dan boleh pergi berjoli dengan duit mereka dan akhirnya mereka dapat gaji buta daripada kerajaan yang mana dapat pencen-pencen percuma. Rakyat biasa terpaksa menanggung beban ini yang mana hutang negara kita ini digunakan mereka bayar dengan menggunakan duit-duit simpanan rakyat yang ada di simpanan macam KWAP, LTAT dan berbagai-bagai lagi. Ini adalah bentuk-bentuk yang digunakan oleh mereka untuk mereka nak tutup lubang. Akhirnya mereka gali yang lain lagi. Jadi, apa yang saya lihat di sini, apabila saya mengkritik anak Najib, saya mengkritik isteri Najib berkenaan dengan isu ini kerana mereka lah yang berjolisakan. Kita boleh lihat hari ini betapa mewahnya kehidupan Najib itu, betapa mewahnya kehidupan anak Najib itu, betapa mewahnya kehidupan isteri Najib itu, dan kita lihat pimpinan-pimpinan yang selama ini kita harapkan untuk menjaga negara kita ini, rupa-rupanya mereka melakukan penyelewengan kepada harta negara. Dan yang paling mengecewakan kita, parti yang seperti parti PAS yang untuk bercerita tentang agama, yang mana mereka menentang rasuah, tetapi hakikatnya mereka berada dalam kerajaan yang sama, hanya membohongi rakyat, yang mana kita lihat PAS cakap menentang rasuah, Perikatan Nasional kata mereka lah jagonya menentang rasuah. Tetapi struktur yang digunakan untuk mereka nak menentang rasuah itu sebenarnya masih dibuat oleh PH waktu memerintah 22 bulan. Tidak ada perubahan pun. Kehakiman kita itu bukan dibuat oleh kerajaan yang terbentuk oleh yang bernama Perikatan Nasional itu dulu. Yang dibentuk oleh PAS itu bukan. Tetapi daripada hasil yang dibuat, hasil yang dikorek oleh Pakatan Harapan, yang mana membuahkan hasil. 1MDB adalah dikorek oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, yang mana akhirnya apabila Pakatan Harapan memerintah, baru kita boleh rungkai isu 1MDB. Pemimpin PAS, kita dah tahu, apabila berjumpa dengan Arukanda, dia terus berpuas hati. Manakala pimpinan tertinggi PAS, dia tidak menyebut sampai ke hari ini, duit yang dibagi UMNO 90 juta, adakah itu duit UMNO ataupun itu duit 1MDB. Sekiranya itu duit 1MDB, maka wajar kita siasat Presiden PAS, wajar kita humban Presiden PAS biar bersama dengan Najib dalam penjara. Jadi saya tak nak negara kita ini dipimpin oleh mereka yang menggunakan agama, mereka yang menggunakan kaum untuk menyelamatkan diri supaya tidak masuk penjara. Kalau kita lihat contohnya yang dah terbukti masuk dalam penjara hari ini, Najib. Dia memainkan isu-isu perkauman demi untuk dia nak menyelamatkan diri. Ini kita lihat Presiden PAS, dia nak menyelamatkan diri supaya dia sentiasa menang dan PAS itu sentiasa boleh ikut mentadbir dalam kerajaan supaya dia tidak disiasat. Maka dia bermati-matian, dia mengeluarkan hujah, mengeluarkan fatwa baru dia demi untuk menyelamatkan diri dia, bukan untuk rakyat. Jadi kita kena ingat bahawa kita lihat mereka yang berada dalam kerajaan hari ini sebenarnya mereka adalah ahli politik yang membohong kita rakyat, yang mana kita perlu tolak dalam PRU ke-15 ini nanti. Dan itu memang dah jelas. Jika betul ya, Pakatan Harapan memerintah, saya betul-betul berharap Presiden PAS kita perlu siasat duit 90 juta ini. Kalau betul ini duit 1MDB, kita harus rampas semula duit ini daripada Presiden PAS dan kita harus memberi hukuman setimpal kepada Presiden PAS kerana itu adalah duit 1MDB. Jadi, itu saja pencerahan saya dan sekian, terima kasih.